Salatu wassalam. Puan moderator, semua rakan-rakan yang ikut serta secara online pada kesempatan kita pada malam ini. Yang pertama-tama kita rafakkan syukur sebanyak-banyak kepada Allah kerana diberi peluang untuk pertama kalinya berada di udara, dan terima kasih saya kepada pihak Puan yang telah menghubungi saya untuk bersama-sama bagi menjayakan masuk balik program kita yang kebetulan bertepatan musim raya macam yang Puan kata tadi lah, ya. Jadi tak ramai yang bersama-sama, tapi tak apalah, ya. Kita mulakan dulu, dan saya telah menghubungi sahabat saya Ustaz Said Nur Hisham mengenai program ni. Sebenarnya kalau nak sebut apa di segi latar belakangnya program hadis yang saya ikut serta ni asalnya adalah daripada program yang diudarakan di TV Al-Hijrah lama dulu, ya. Masa tu kita memilih hadis 40 Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, dan secara bersirilah, ya, sehinggalah saya berhadapan dengan satu musibah menyebabkan dia tertangguh, dan tempat saya itu telah diambil alih oleh yang berbahagia Ustaz Said Nur Hisham, ya. Hinggalah saya pun tak pasti, tak sempat nak tanya dengan dia. Mungkin habis koleksi 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih itu. Dan memang di peringkat awal kita cadangkan bila habis hadis 40 Nawawi, kita nak pindah kepada koleksi Riyadhus Shalihin inilah, ya, di program tu. Tapi entah macam mana dia hanya tinggal cadangan dan tak dapat dilaksanakan, ya. Tapi kita masih lagi melaksanakan secara mengambil inisiatif sendiri oleh sahabat saya Ustaz Said, dan mungkin itulah yang telah dia lakukan bersama-sama dengan kumpulan kita ini yang dihuskan oleh Puan moderator kita pada malam ini. Saya dah bertanya juga sampai ke mana sebenarnya bersama-sama dengan Ustaz Said sebelum ni. Dia Puan moderator beritahu saya bab mujahadah, ya, tajuk mujahadah, tapi malangnya saya sendiri tak punya buku yang digunakan dalam promosi program ni, iaitu terjemahan Riyadhus Shalihin dalam bahasa Melayu itu, ya. Saya biasanya guna teks asal Riyadhus Shalihin. Jadi tak apalah, yang penting rasa saya kita tidak akan larilah, ya. Walaupun mungkin perempuan yang bersama-sama dan juga sesahabat yang ikut program kita ni dah. Itulah saya tertanya-tanya juga apakah ada notanya dan seumpamanya, ya. Berdasarkan kepada mesej yang saya terima daripada Puan moderator, dia kata berdasarkan kepada nota daripada sesahabat yang ikut program ini, ya. Jadi mungkin nota peribadi yang disediakan atau disalin daripada program yang diuruskan oleh Ustaz Said, ya. Jadi kalau ikut semakan saya berdasarkan kepada apa yang sampai daripada info sebelum ini, memang saya semaklah memang bab kitab Al-Mujahadah itu, ya. Kalau dalam bahasa asalnya Allahumma salli Muhammad,
dia gunakan istilah apa namanya, nak kena semak juga, sorry. Kalau ikut hadisnya yang saya cadang nak mula pada kesempatan kita pada malam ini ialah hadis yang daripada awal, ya, hadis 100, hadis yang ke-100, ya. Daripada awal kitab Riyadhus Shalihin, hadis 100, daripada bab al-mujahadah itu tadi, ya, berjihad, bertarung apa namanya, melawan nafsu, yang apa namanya, yang disusun mengikut urutan oleh Al-Alamah Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, ya. Terima kasihlah kepada puan moderator yang telah memperkenalkan saya, walaupun bila dia minta CV saya, CV ini masa saya khidmat dulu, ya. Memang kalau nak cerita panjang lah, ya. Tapi yang dah disebut itu apa namanya, cukup apa namanya untuk melihat sedikit latar belakang saya. Memang daripada awal sekolah rendah, kemudian masuk ke sekolah Arab. Ini hal berlalu pada tahun 1967 dulu. Mula-mula masuk di sekolah Arab, tamat apa namanya di madrasah yang pertama untuk sijil, tak ada sijil, peringkat menengah, ya. Sehingga saya berpindah kemudiannya di sekolah asrama penuh di Kota Baru masa itu, Ma'had Muhammadi, yang dianggap sebagai sekolah yang top lah sampai sekarang ni, yang ditadbir uruskan oleh pihak Yayasan Islam Kelantan, ya. Saya di sana sehinggalah selesai sijil tinggi agama. Masa tu dia gunakan istilah STU, sijil tinggi agama, ya. Dan kemudiannya menyambung ke peringkat ijazah di Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan. Macam yang saya telah sebut tadi, yayasan ini adalah institusi pendidikan yang pertama rasa saya di Malaysia selepas Kolej Islam Kelang, ya. Kalau sebelumnya Kolej Islam Kelang ni di antara institusi yang tertinggi yang menyediakan pendidikan peringkat ijazah, ya. Dan kemudiannya apabila ditubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi, Fakulti Islam, masa itu saya ingat kebanyakannya menggunakan bahasa Malaysia berdasarkan kepada Akta Pendidikan Negara. Jadi tidak ada lagi institusi yang berlatar belakangkan dengan bahasa Arab. Inilah yang mendorong Kerajaan Kelantan pada masa itu yang dipimpin oleh almarhum Tan Sri Datuk Asri Muda sebagai Menteri Besar untuk menubuhkan Yayasan Islam Kelantan ini, ya. Dan kemudiannya berjalan di peringkat awal ada 2 fakulti di situ, iaitu Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Saya menyambung di situ, dan di tahun yang saya masuk itu diasaskan satu lagi fakulti baru, iaitu Fakulti Usuluddin dan Kemasyarakatan, ya. Dan apabila sampai satu tempoh, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan itu kemudiannya bila berlaku perundingan di antara Kerajaan Negeri Kelantan dengan pihak Universiti Melaya, maka berlakulah penyerahan Yayasan Pengajian Tinggi diambil alih oleh pihak Universiti Melaya, dan pada masa itu dikenali dengan Akademi Islam, ya, Akademi Islam. Jadi berakhirlah Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan itu, dan bermulalah apa namanya tempoh baru di bawah pengurusan Universiti Melaya. Saya masih ingat di masa itu di bawah kepimpinan Profesor Unku Aziz, masya-Allah, ya. Dan berkekalanlah di bawah Universiti Melaya itu sampai sekarang. Tinggal lagi berubah nama. Kalau dulunya hanya Akademi Islam, kemudian bertukar menjadi Akademi Pengajian Islam. Kemudian kalau dulunya ada 2 fakulti menyambung apa yang ada di Kelantan di peringkat awal, dan apabila ditadbirkan oleh pihak Universiti Melaya,
fakulti itu ditiadakan, dihapuskan, dan diperkenalkanlah jabatan. Ya, ada 8 jabatan pada masa itu, 5 di bahagian syariah dan 4 di bahagian usuluddin. Ya, saya masa di peringkat awal berada di fakulti usuluddin, dan apabila pecah menjadi jabatan, saya menyambung khidmat saya di jabatan Al-Quran dan hadis sampailah bersara macam yang disebut oleh puan tadi lah. Ya, belajar hadis pun bukanlah formal sangat, cuma sebagai satu subjek yang ditawarkan, ya, di pertamanya di peringkat ijazah, kemudiannya di peringkat sarjana, dan alhamdulillah lah adalah sedikit info berkaitan dengan ilmu hadis ini yang kebetulan belajar hadis ini semasa saya di Kelantan itulah, ya, sebagai satu subjek yang diajar oleh pensyarah yang didatangkan khas daripada Al-Azhar University pada masa itu. Ya, alhamdulillah. Dan semasa mengajar memang saya 2 bidang lah yang daripada awal lagi semasa saya di universiti mengajar tafsir dan juga hadis. Ya, sehinggalah pecah kepada tafsir dan hadis, saya lebih banyak kepada subjek-subjek yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Jadi untuk kesempatan malam ini, saya pun tak tahu apa yang telah dimulakan dan telah dibincangkan bersama-sama dengan Ustaz Said. Apa namanya, format yang dia gunakan, saya pun tak sempat nak semak dengan beliau, tapi saya akan menggunakan kaedah secara umum saja, secara general insya-Allah. Sekurang-kurangnya kita tidak lari daripada buku asal, iaitu kitab Riyadhus Shalihin itu. Mungkin telah disebut oleh sahabat saya Ustaz Said yang kitab Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu daripada peninggalan daripada tokoh terbilang, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Ya, Imam Nawawi ini terkenal sebagai salah satu daripada tokoh besar, ya, imam dalam menyambung pandangan-pandangan yang diasaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang kita kenali sebagai fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, dan beliau telah menyambung dan memberi nilai tambah kepada banyak perkara-perkara yang sebelumnya telah disebut secara umum oleh Imam Al-Mujtahid, iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Ya, dia di antara tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i inilah. Kalau ada dalam dalam mazhab Syafi'i ada 2 yang berlayak digelar sebagai syekh. Ya, satu daripada 2 itu ialah Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Ya. Menariknya Al-Imam An-Nawawi ini ialah masya-Allah bahasa yang saya selalu gunakan, dia meninggal dalam usia yang sangat muda, ya. Usia yang sangat muda. Sekitar 40-an, 45 tahun rasa saya sudah kembali menghadap Allah Taala, ya. Tetapi meninggalkan khazanah ilmu yang sangat hebat, yang dirujuk sampai bila-bila, sampai ke hari kiamat dalam berbagai-bagai bidang. Ya, dalam PK dia ada kitab terkenal dia, iaitu Syarah Muhazzab. Ini menjelaskan fiqh berdasarkan kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini PK kitab besar yang berotoriti dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia juga menulis dalam syarah, beri ulasan kepada Sahih Imam Muslim. Ya, di antara yang terawal, ya, Sahih Imam Muslim yang terawal ialah dihasilkan oleh beliau. Ini Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Walaupun ulasannya alhamdulillah simple dan sangat sederhana, tapi dia sudah cukup untuk menjadi asas bagi kita memahami pusaka peninggalan daripada Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Ya.
Alhamdulillah. Di samping itu ada koleksi-koleksi lain dalam bidang hadis, antaranya inilah Riyadhus Shalihin yang menghimpunkan hadis-hadis berdasarkan kepada topik, ya. Jadi sebab itulah ramai tokoh-tokoh yang datang kemudian yang berkhidmat kepada kitab Riyadhus Shalihin ini memberi servis dengan menggunakan pendekatan yang berbagai, ya. Ada yang memberi ulasan secara tematik, ya, mengikut tema, mengikut tajuk yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, ya. Antaranya yang saya sempat semak ialah yang ulasan yang diberikan oleh Ustaz Dr. Syekh Wahbah Zuhaili, ya, dengan judul Akhlak Al-Muslim dan hubungannya di antara hubungan dengan pencipta, alaqatuhu ma'al khaliq. Ini dia ulas mengikut topik, ya. Walaupun macam sederhana ulasannya, tapi masya-Allah sudah cukup untuk kita bagi memahami maksud apa yang telah diperturunkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu mengikut topik-topik yang diberikan itu, ya. Dan banyak lagi lah sebenarnya ulasan-ulasan yang diberikan oleh para ulama terhadap kitab Riyadhus Shalihin ini, insya-Allah, ya. Cumanya agak masih berkurangan ialah ulasan-ulasan dalam bahasa kita, bahasa Malaysia, ya. Saya sendiri personally telah ada satu buku kecil saya mengulas bab yang pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, ya. Yaitu kitab bab yang pertama, topik yang pertama di dalam ada bukan bab pertama, rasa saya satu tajuk yang berkaitan dengan taubat, ya, taubat, dan ada beberapa hadis di situ yang telah saya semak dan teliti satu persatu, ya, dan telah diterbitkan lama dahulu dengan judul ulasan hadis-hadis taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Itulah yang ikhlas, minta maaf, ya. Bab ikhlas yang kedua baru taubat, ya. Bab yang pertama ialah ikhlas. Di sana ada belasan hadis yang telah saya sempurnakan ulasannya dan telah pun diterbitkan, ya. Duk cadang juga nak sambung lagi dengan kitab At-Taubah itu sebagai tajuk yang kedua, tapi masih dalam bentuk cadangan, dan alhamdulillah dah ada rakan-rakan lain yang telah terlebih dahulu memberi sumbangan dan sangat bermanfaat apabila mereka menulis dalam bahasa kita, insya-Allah, ya. Jadi macam yang telah saya sebutkan tadi, pada malam ini hadis yang yang tajuk yang telah dimulakan oleh Ustaz Said sebelum ini ialah kitab Mujahadah, ya, atau yang disebut sebagai jihad, di mana kalau kita semak balik selayan pandanglah saja nak imbaskan balik hadis-hadis yang telah dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam tajuk Mujahadah ini. Hadis yang pertama adalah hadis man adali waliyan, ya. Ini sesiapa yang memerangi wali-wali Allah Taala. Ini perbincangan khusus mengenai wali, ya. Wali Allah Taala, siapa itu wali, dan bagaimana nak mencapai tahap wali itu dinyatakan dalam hadis yang pertama. Kalau ikut siri yang ada dengan saya ini, hadis yang ke-95, ya. Kemudian kita jumpa pula hadis yang ke-96 ialah hadis yang berkaitan dengan bagaimana nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, hadis yang hadis kudusi sebenarnya. Iza taqarraba al-'abdu ilayya shibran. Apabila seorang hamba mendekatkan dirinya dengan aku shibran, satu jengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Hadis itu, hadis yang ke-96, ya. Mungkin sahabat-sahabat semua dah ambil daripada
ulasannya daripada yang berbahagia Ustaz Said, sahabat saya. Ya. Hadis yang ketiga ialah hadis daripada Ibnu Abbas, hadis yang berbunyi ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Ini menceritakan mengenai nikmat yang ramai di kalangan kita yang tak ambil peluang. Walaupun dia satu nikmat yang sangat besar, ya, iaitu nikmat as-sihhatu, nikmat kesihatan, dan yang satu lagi ialah nikmat al-faragh, nikmat peluang yang ada dan kesempatan yang diberi, ya. Ataupun ada yang menyebut dia sebagai hayat, peluang hidup yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita banyak mengabaikan dua nikmat besar ini, ya. Dan kedua-dua hadis ini juga telah saya muatkan dalam Allahumma salli Muhammad. Saya sebelum ini telah sempat bersama-sama dengan dua sahabat menterjemah buku yang telah disusun oleh seorang profesor daripada Universiti Jordan yang kita namakan Petunjuk Nabawi bagi Hati, ya, Hudan Nabawi fir Raqaiq. Dan ada ulasan hadis daripada Ibnu Abbas ini, dua nikmat yang ramai yang tertipu ini tadi, ya, nikmat sehat dan juga nikmat masa lapang atau peluang yang ada, ya. Itu hadis yang ketiga. Yang keempat, ya, mungkin di sinilah hadis yang terakhir yang telah diberi ulasan oleh Ustaz Said sebelum ini daripada bab Al-Mujahadah ini, iaitu hadis yang keempat, hadis daripada Aisyah yang menceritakan mengenai apa yang dia lihat Nabi SAW buat berkaitan dengan penghidupan malam dia dengan ibadat, ya. Hadis yang sangat terkenal iaitu Aisyah kata kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamah. Nabi bangun qiyam malam sehingga bengkak kakinya. Hadis itu hadis yang keempat, ya. Dan ini yang akhirnya mengundang pertanyaan daripada Aisyah sendiri dan juga dalam riwayat lain daripada sahabat-sahabat yang lain. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh, ya, sehingga bengkak kakinya, sedangkan dalam hadis itu waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kita ni tak ada dosa, dia maksum, ismah, ya, bersih, tak ada apa-apa pun alibi yang melibatkan dosa dan kesalahan lampau. Tapi penghayatan malamnya, qiyam malam itu, masya-Allah, ya. Ini mengingatkan saya dengan satu pesanan yang telah disampaikan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi telah berpesan kepada Nabi telah dipesan oleh Jibril dalam satu pesanannya di mana Jibril telah menyebut inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, ya. Mulianya seorang mukmin itu adalah dengan bangun malam, dengan qiyam malam, ya. Dan dalam buku terbaru saya, Benteng Daripada Neraka, saya ada bincang khusus mengenai qiyamul lail ini dalam perkara yang ke-9. Dia sekaligus menjadi benteng yang menghalang kita daripada dihumbankan ke dalam neraka, dan sekaligus dia menjadi laluan yang akan membawa mereka yang beriman ini ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadat qiyam malam itu tadi, ya. Nabi begitulah menghidupkan malam. Kalau kita tengok balik di segi sejarahnya, bermula dengan turunnya ayat daripada surah Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Pada masa itu wajib bagi setiap yang beriman bersama-sama dengan junjungan Rasul melakukan qiyam malam berpanjangan selama setahun sehinggalah turun ayat yang terakhir daripada surah Al-Muzammil ini. Tapi ke atas Nabi dia tetap wajib sepanjang hayat, ya. Itu hadis yang keempat mengenai qiyam yang sumbernya daripada Ummul Mukminin Aisyah dan riwayat oleh dua tokoh besar dalam bidang hadis, iaitu Al-Imam Bukhari
dan juga Al-Imam Muslim. Ya, Masya Allah. Itu yang keempat. Hadis yang kelima, ya. Hadis yang kelima ni hadis yang sangat kita dah faham sangat rasa saya, ya. Dekat sangat dengan kita hadis yang kelima ni. Jadi saya tidak bercadang jugalah untuk memberi ulasan panjang lebar dengan hadis yang kelima ini. Hadis yang bersumberkan juga daripada Aisyah, di mana katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashr ahya al-lail wa ayqaza ahlahu. Nabi, kata Aisyah, bila ada masuk 10 terakhir Ramadan. Ini cerita 10 akhir Ramadan, ya. Dia telah menghidupkan malam sepenuhnya, ya. 10 malam itu, Masya Allah. Tak cukup dengan dia saja bangun menghidupkan malam pada 10 terakhir, peluang yang sangat istimewa 10 akhir Ramadan ini dihayati, ya, oleh junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan beliau saja, wa ayqaza ahlahu. Dia juga turut mengejutkan ahli keluarga dia untuk ikut sama bangun pada malam itu untuk menghidupkan malamnya. Dan di hujung hadis itu disebut dia mengencangkan ikat pinggangnya, yakni tidak mengadakan hubungan suami isteri dalam tempoh 10 akhir Ramadan, untuk memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu review sebenarnya. Minta maaf panjang sikit review saya malam ini. Maklumlah pertemuan pertama kita, ya. Jadi saya bercadang pada malam ini nak sembang-sembanglah sikit dengan hadis yang ke-6 daripada kitab Mujahadah ini, iaitu sumbernya, riwayatnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Kita cuba tengok tag dia dulu, ya. Bagi sesahabat yang ada tag di hadapan, boleh semaklah balik hadis yang ke-6 dalam bab ini. Kalau ikut surut daripada awal Riyadhus Shalihin, dalam angka yang ada dengan rujukan saya ini, hadis yang ke-100, macam yang telah saya sebut di awal tadi, ya. Insya-Allah. Tagnya saya semak dulu, tuan-tuan boleh semak balik bersama tag yang ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Itu bahagian pertama hadis, ya. Nabi kata mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah, yang dhaif. Tengok. Namun pada kesemua mereka ada kebaikan. Yang baik ada kebaikannya, yang dhaif, yang lemah pun ada kebaikan. Nabi kata wa fi kullin khair. Jadi kita tak boleh nak tolak yang kuat saja excellent, yang lemah ni tak boleh pakai banyak, tak. Masing-masing ada kelebihan yang ada dalam diri masing-masing. Diakui oleh Nabi wa fi kullin khair. Bagi setiap masing-masing ada kebaikannya. Itu bahagian pertama. Kemudian Nabi bersabda lagi, ahris ala ma yanfa'uk. Ahris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan apa yang bermanfaat untuk kamu. Di dalam kehidupan kita ni tak boleh lari dengan dua perkara, ya. Perkara yang bermanfaat ini akan terus menjadi aset kita. Yang tak bermanfaat, jadi kok apa pun abaikanlah saja. Nabi dah tekan dah dalam hadis kita ini, bersungguh-sungguhlah dalam memanfaatkan apa yang bermanfaat untuk kita itu tadi. Dan dalam memanfaatkan tadi itu ada kaedah dia, wasta'in billah wala ta'jiz. Mohonlah bantuan kepada Allah dan jangan kamu menjadi lemah. Mungkin kita nak buat, ialah apa-apa yang sepatut kita buat. Saya banyak duk promo dalam tempo, bukan promo sebenarnya, berkongsi dengan sahabat. Yang saya introkan dengan istilah saya, satu perkara yang tak pernah selesai. Satu perkara dalam kehidupan kita ni yang tak pernah selesai. Bila dia selesai?
selesai apabila kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Selagi nyawa di kandung badan, benda ini memang tak selesai. Inilah yang kita maksudkan dengan amalan itu. Ya. Amalan pula kita tahulah. Bila bincang bab ibadat ni memang bab yang paling luas. Ya. Bentuk-bentuk amalan, saiznya, ganjarannya, ini memang ditulis dengan panjang lebar oleh para ulama sebelum kita ini. Tinggal lagi kita aja perlu menyemak-nyemak balik bentuknya, masya-Allah. Jadi amalan-amalan itu memang bentuknya berbagai. Dan dalam apa pun keadaan selepas Nabi SAW, ikon kita, qudwah kita ialah para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Mereka ni di antara kalangan yang begitu prihatin, ya. Nih dalam bab nak buat ibadat, dan mungkin bertemu di sana sini kelemahan yang disebut oleh hadis kita ini. Jadi bila bertemu keadaan macam tu, Nabi kata wasta'in billah, minta tolonglah dengan Allah, wala ta'jiz, dan jangan jadi lemah. Jadi beramal juga. Sebab kita ni masya-Allah, ya, berbeza berdasarkan kepada situasi semasa kita, ya. Masa muda lain, ya. Ingat masa umur belasan tahun, 20-an dulu, 30, 40. Kemudian dah jadi berumur, dah lain. Kita nak buat benda yang menjadi amalan yang biasa kita buat itu dah ada halangan di sana sini. Masya-Allah. Jadi ini yang kadang-kadang ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita ikuti dalam rangka untuk memanfaatkan dari benda-benda yang dimanfaatkan tadi itu untuk diri kita, ya. Jangan kamu lemah. Mohon dengan Allah Taala supaya kita diberi kekuatan, ya, insya-Allah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kaza. Ini satu peringatan keras rasa saya daripada Nabi SAW. Dalam hadis ini dia kata maka janganlah kamu apabila kamu tertimpa dengan sesuatu yang kita tidak suka. Disebut di sini dia kata wa in asabak. Asabak tu musibah tu daripada situlah. Jadi bila kita ditimpa dengan musibah, ini benda-benda yang kita tidak suka. Kadang-kadang kita akan bagi excuse. Kenapa jadi begini? Sebab tu begini-begini. Ini memang dia ajar oleh Nabi bagaimana bila kita jumpa dengan benda-benda yang menyusahkan kita itu, Nabi kata fala taqul. Jangan sekali-kali sebut. Ini banyak yang kita sebut ini, ya. Lau. Ini mula dengan perkataan kalau. Kalau aku buat begini, dia akan jadi begini. Kalau aku tak buat begini, dia tak akan jadi begini. Ini yang ditegur oleh Nabi. Masya Allah. Andai aku berbuat begini, nescaya aku akan jadi begini dan begitu. Andai. Digunakan dengan perkataan lau di situ. Akan tetapi Nabi ajar kita bila kita ditimpa dengan musibah nak cakap apa. Walakin akan tetapi kata Nabi dalam hadis ini, qul, katakanlah qaddarallah. Ya, ini adalah ketetapan Allah Ta'ala. Dalam bahasa kita mungkin kita sebut ini apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan untuk kita. Masya Allah. Jadi kena sebut qaddarallah. Benda Allah Ta'ala dah tentu dah, ya. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu apapun dia akan tetap jadi. Tengok tuan-tuan, dan apa yang menjadi kehendaknya pasti akan dia kerjakan, ya. Allah Ta'ala tu tak ada siapa yang boleh halang dia, ya. Jadi sebutlah yang berlaku tadi kadang-kadang benda yang kita suka. Kita bila suka seronok. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam suratul Fajr itu. Bila dia dapat nikmat, dia dapat kedudukan dengan harta yang macam-macam, kedudukan yang Masya Allah, dia kata apa? Inna Rabbi akraman. Allah Ta'ala telah muliakan saya. Kerana dengan apa-apa yang dikurniakan itu tadi. Tapi bila timpa dengan musibah ini, ditarik balik, rezeki dah makin dah kurang, kedudukan hidup dah Masya Allah. Dia kata apa? Orang tu akan jawab dalam suratul Fajr disebut, Inna Rabbi ahanan. Allah Ta'ala dah hina saya. Allah Ta'ala jawab pada dua-dua tanggapan ini. Kalla, la, tak, never, tak sama sekali.
tidak dimuliakan dan tidak menghinakan. Ya. Sebab tempoh hayat kita ni daripada awal sampai ke akhir hayat, dia merupakan tempoh di mana kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ini datang musibah ini tadi. Musibah ini datang dengan tujuan untuk menguji kita. Saya tertarik dengan satu ungkapan yang diberikan oleh sahabat saya dalam tulisan dia. Dia kata dunia ini bagaikan examination hall, sebagai dewan peperiksaan. Kita akan diuji, kita akan diperiksa. Ya. Tengok apa yang diperiksa, panjang ceritanya tu. Ya. Kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang baik, orang yang lulus, hemat bagi dia, syukur banyak-banyak sebab dia lulus ujian. Tapi kalau gagal, bukanlah artinya sudah tidak ada esok bagi dia. Dia boleh lagi terus menyambung dengan melakukan perkara-perkara yang lain dan belajar daripada apa yang berlaku kepada kita supaya dia tidak berulang dua kali. Ya. Jadi bila berlaku, jangan kata ini kerana aku buat ni lah jadi begini. Tak boleh cakap macam tu. Kita biasa aja sebut anak-anak kebetulan kena hujan sikit. Inilah dia kata mandi hujan ni dah demam. Tengok. Seolah-olah hujan tu yang menyebabkan demam. Ya tak betul. Tengok. Sebut. Qul, katakanlah qaddarallah. Benda Allah Ta'ala dah tentu dah. Dan apa yang Allah Ta'ala kendaki, itulah yang akan berlaku. Fa inna law taftahu amala syaitan. Bila dimulakan dengan perkataan law, Nabi tegur dekat sini di bahagian akhir hadis ini, jangan sekali-kali gunakan perkataan andai ataupun kalau itu. Ya. Sesungguhnya kata-kata andai kata ataupun kalau itu membuka jalan bagi syaitan untuk melakukan sesuatu kepada kita lah. Dia ambil peluang lah. Syaitan ni daripada awal lagi kerja dia yang asasi ialah la'aghwiyannahum ajma'in. Bila Allah Ta'ala singkirkan dia daripada syurga, dia minta daripada Allah, dia kata aku akan perdayakan semua anak Adam ini illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi macam-macamlah cara. Termasuk cara bagi untuk bukan laluan kepada syaitan ini ialah dengan menyebut perkataan andai itu tadi. Andai kata, kalaulah, ya. Kalau aku tak buat ni, tak jadi macam ni. Ini antara yang benda yang menjadi secara overallnya apa yang nak disebut oleh Nabi kita SAW dalam hadis yang ke-6 ini tadi. Masya Allah, ya. Kalau kita tengok fahamannya secara umum, sekurang-kurangnya saudara yang bersama-sama saya di udara sekarang ni, saya akan berkongsi sekurang-kurangnya 10 perkara sebagai ulasan kepada hadis yang ke-6 ini tadi. Yang pertama, ringkaslah, ya. Saya pun tak tahu dah pukul berapa dah jam kita. 10.14. Dah nak habis dah masa tu. Masya-Allah. Saya sebut sikit lagi, ya. Seperti yang pertama, terdapat perbezaan di antara orang yang beriman dalam keimanan mereka. Dah jadi perkara asas dah dalam pegangan kita kalangan ahli sunnah wal jamaah ini ialah al-iman itu at-tafawud. Dia tak sama. Tak rata kadar dia semua 100 belaka, tak. Ada beza, ya. Dan iman itu sendiri kita pun dah faham dah, yazid wa yanqus. Ada masa dia meningkat, dia bertambah, ada masa dia menurun. Ada naik, ada turun, ya. Nabi kata bagaimana naik, bagaimana turun. Naiknya iman bitta'ah dengan kerja-kerja taat yang kita buat. Kerja-kerja taat yang kita buat, ya. Bagaimana dia turun? Turun dengan maksiat yang dikerjakan. Jadi sebab itulah makanya jauhi benda-benda yang akan menjejaskan iman kita itu. Sebab itulah dianjurkan sangat-sangat supaya kita ni al-istiqamah.
Teringat saya dengan satu hadis, tak pasti hadis ni dalam Riyadhus Shalihin di mana dimasukkan oleh Imam Nawawi mengenai seorang sahabat. Allahumma salli Muhammad, Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi. Sufyan ini asalnya daripada Taif, Bani Saqif. Tuan-tuan mungkin ingat, bila Nabi kita berdakwah ke Taif, dia telah diserang oleh samsing-samsing di Taif. Sehingga berdarah sekujur tubuh junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat siapa pun masa tu bila pergi ke Taif. Ingat ke di Mekah dah 10 tahun lebih dah. Yang yang tak beriman, yang lawan dia lebih ramai daripada yang beriman. Nabi ubah pendekatan pergi ke Taif, harap-harapan moga-moga di tempat baru ni suasananya berubah. Rupanya sama juga. Tak beriman juga. Masya-Allah ya. Ini di Taif. Cuma Nabi kita ni jiwa besar. Sesuailah dengan Nabi yang berjiwa besar. Apabila dilalahnya oleh samsing-samsing dan pembesar yang diupah oleh pembesar Bani Saqif di Taif itu, ditawarkan untuk musuh yang telah melanyak dia tadi untuk dihapuskan. Malaikat datang, turun daripada langit bila Nabi munajat, Allahumma alaika ashku dhi'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Aku mengadu kepadamu ya Allah betapa lemahnya diriku. Tengok. Bergegar masyarakat. Malaikat di langit turun nak bantu Nabi untuk hapuskan mereka yang telah melayan Nabi dengan cara itu. Tak, Nabi kata tak payah. Ya. Dia masih berdoa, mudah-mudahan daripada zuriat mereka yang menyerang saya pada kesempatan kali ini akan lahir kalangan mereka yang beriman kepada Allah Taala. Yalah, sebab itulah kita jumpa kemudiannya ramai tokoh-tokoh yang berakhir di hujung namanya dengan nama As-Saqafi ini. As-Saqafi ini merujuk kepada Bani Saqif yang telah menyerang Nabi itu tadi. Tengok. Ini mengingatkan saya dengan seorang tokoh besar, Muhammad ibn Al-Qasim As-Saqafi, yang diarahkan pada masa pemerintahan saya ingat Khalifah Abbasiyah kot, membebaskan benua kecil India. Dia berangkat bawa tim dia dan akhirnya berjaya membebaskan Pakistan di peringkat awalnya dan menjadikan rantau Pakistan pada masa itu menjadi sebuah wilayah Islam. Muhammad bin Al-Qasim As-Saqafi, yang menariknya usianya masih belasan tahun. Ini sebagai cabaran untuk anak-anak kita, remaja kita. Kalau Muhammad bin Al-Qasim boleh buat, why not kita? Kenapa kita dah habiskan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk agama kita, untuk masa depan kita. Ini contoh Muhammad bin Al-Qasim As-Saqafi daripada zuriat Bani Saqif yang menyerang Nabi itu tadi. Sufyan ni datang daripada Saqif, minta kepada Nabi. Saya nak jelas pasal istiqamah tadi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak beritahu, qul li fil islami qaulan. Sebutlah kepada saya satu perkara saya daripada ajaran Islam ni, dan apabila saya dapat info daripada junjungan Rasul, daripada Rasulullah, saya dah tak perlu tanya orang lain lagi dah. Ini dia panggil pendekatan yang digunakan oleh para sahabat dulu. Minta tak banyak, satu je. Kita kadang-kadang bila tanya, Masya Allah, dia beritahu, harap-harapnya boleh buat, tapi kadang-kadang tak buat pun. Tulis saja buat, boleh tulis. Nak buat, tertangguh. Nabi kata kepada Sufyan, diminta daripada Nabi satu perkara aja. Kulli fil Islam, qaulan, satu saja daripada ajaran Islam. Nabi layan dia dengan menyebut satu perkara. Apa dia? Qul, katakanlah, wahai Sufyan, maksudnya amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tengok. Beriman kepada Allah. Banyaklah dalam ayat menyebut mengenai beriman ini dan istiqamah ini, ya. Dijadikan jajaran bila Nabi perintahkan kepada Sufyan, katakanlah saya beriman, ditambah lagi sikit lepas itu summastaqim. Kemudian istiqamah. Jadi ini yang ada kaitan dengan
penambahan dan pengurangan iman tadi ialah istiqamah. Terus berada di atas landasan iman itu tadi. Itu perkara yang pertama. Adanya perbezaan di segi kekuatan dan kelemahan iman itu bagi setiap mereka yang beriman. Ada yang mantap, ada yang kurang. Tapi istimewanya mantap, dia tak boleh confident dengan kemantapannya itu. Silat-silat dia boleh down. Sama juga dengan menurun, dia pula jangan putus asa, menurun terus tak, dia boleh tingkatkan dengan kaedah-kaedah yang kita sebutkan tadi itu. Itu yang pertama. Sebagai ulasan saya lah. Perkara yang kedua daripada 10 perkara ialah iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini berdasarkan kepada hadis inilah. Masya Allah. Ya. Iman ada 2. Sekurang-kurangnya lah. Ya. Pertama, dia panggil kena ikrar. Kena kata, kena sebut dengan lidah. Kalau apa namanya, ulama-ulama kadang-kadang dia bincang panjang lagi. Ya. Iman itu dia tak akan terjadi kecuali sekurang-kurangnya ada bla 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 bla. Ya. Sekurang-kurang yang disebut ni tadi. Ya. Yang pertamanya ialah pernyataan. Penyataan keimanan kita tadi. Sebab itulah Nabi kata, wahai Sufyan, sebut amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Kena sebutlah. Nyatakan dengan lisan. Yang dia orang yang beriman, tapi dalam hati je, dia tak jalan. Sebab itulah ta'rif iman yang popular, yang disebut oleh ulama-ulama dalam bidang tauhid, iman itu ialah al-iqraru bil lisan. Ikrar dengan lidah. Ikrar itu maksudnya syahadah tadilah. Nak masuk Islam, nak jadi orang Islam, kena ikrar 2 kalimah syahadah. Ya. Tak cukup dengan percaya kepada Allah sahaja dan dengan dalam hati dan percaya yang Rasul adalah Nabi dalam hati saja. Kena nyatakan, kena buat declaration melalui lidah kita. Ya. Dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Kata-kata, ya. Yang keduanya ucapan, yang keduanya disusuli atau disertakan dengan tindakan. Amalilah, ya. Al-qaulu bil lisan, al-amalu bil arkan atau bil jasad, ya. Dikerjakan dengan anggota badan fisik. Niat saya nak semayang, tak buat, tak jadi. Ada orang mengajar, dia kata semayang tak payah buat, cukup dengan niat aja. Ini merapu tu, ya. Saya boleh terima pandangan tu, tapi dengan syarat lah. Dia kata saya boleh kenyang tanpa makan. Boleh, saya kata. Kalau boleh kenyang tanpa makan, yes. Kalau tak, nak makan juga, samalah juga. Semayang pun kena buat. Tak cukup dengan niat saja. Semayanglah dah niat, kata dia. Ini ajaran sesat. Ya. Jadi perlu ada amalan. Disertakan dengan anggota badan kita. Terutamanya, benda-benda yang paling besar lah, rukun kita tu lah. Rukun Islam tu. Ya, lepas syahadah, solatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, kena buatlah. Itu pun ada pula bezanya mengikut tahap dan syarat-syarat yang tertentu. Ya. Ada yang compulsory, ada yang diberi pilihan mengikut keupayaan pula. Ya. Ini bincangnya panjang di kalangan para ulama. Ada yang compulsory kena buat, baik ruh, ada yang mengikut kemampuan. Tengok. Sebab itulah ada para sahabat yang datang jumpa Nabi, minta daripada Nabi. Allah, saya tak ingat siapa sahabat ini. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya kamu. Wahai Rasulullah, sekiranya saya salaitul maktubat, saya semayang fardu. Tengok, dia sebut fardu ya, tak sebut sunat pun. Wasumtu Ramadan. Kemudian saya puasa Ramadan. 2. Yang ketiga, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Segala yang halal saya akan halalkan dan segala yang haram saya akan haramkan. 3 yang disebut dengan Nabi. Solat, puasa, halal haram tadi.
Soalan dia kepada Nabi apa? Adkhulul jannah. Dia kata, aku boleh masuk syurga ke? Kalau ada orang tanya kita, Ustaz, saya nak semayang saja, nak puasa saja, yang halal saya akan halalkan, yang haram saya akan haramkan, agak-agak saya masuk syurga ke? Berani nak jawab yes. Tengok. Tapi Nabi, Masya Allah, bila ditanya oleh sahabat ini, dia kata, ya, kamu boleh masuk syurga. Yang menariknya, saya nak sebut ni tadi lah. Yang disebut daripada rukun Islam dekat situ, hanya 2 saja. Yang dia kena buat masa itu maksudnya. Semayang dan puasa. Zakat, tak sebut pun. Haji, lagilah tak sebut. Mungkin kita akan tertanya, kenapa? Kenapa dia tak sebut puasa? Kenapa dia tak sebut zakat? Kenapa dia tak sebut haji? Ulama yang beri ulasan kepada hadis ini mengandaikan yang dia ni ialah golongan asnaf. Orang yang tak ada harta, yang tidak mewajibkan dia kena bayar zakat. Zakat ni orang ada harta yang kena bayar, yang tak ada zakat, tak ada harta nak bayar apa? Tak wajib, tak kena bayar pun. Sebab tu Nabi tak sebut. Apa dia pun tak adalah andaian diberikan oleh para ulama yang mengulas hadis ini. Dia kata berkemungkinan masa dia datang jumpa Nabi itu, haji belum difardukan. Dan ada possibility-nya. Haji agak lewat tahun ke-9 Hijrah. Tak salah ingatan saya. Mungkin dia datang lebih awal. Tak sebutlah haji, pasal haji tak ada lagi masa itu. Tengok. Yang specialnya Nabi kata iya, dia boleh masuk syurga dengan 2 itu saja. Tengok. Yang ini kadang-kadang yang nak kena ada pengamatan yang mendalam itu tadi, atau orang sebut basirah, ya. Kalau tengok secara lahir saja mungkin ada masalah lah, tapi Nabi endorse. Dan tak pelik pasal dia pun baru masuk Islam. Dia boleh semayang, boleh puasa tu kira cantik sangat dah, ya. Dan iman macam kita sebut tadi, yazid wa yanqus. Dengan ketakwaan yang dia buat, dengan amal yang kita buat, yang dia buat tadi, orang ni boleh meningkatkan sampai ke peringkat halawatul iman. Iman tu akan jadi manis. Bila jadi manis, ni dia akan carilah benda-benda yang apa dia kita buat. Tak perlu dah Nabi guna pendekatan tu. Bila dia sampai ke peringkat itu, dia akan cari sendiri dengan apa yang dia nak boleh buat. Jadi Nabi kata, cukuplah kamu boleh masuk syurga. Jadi ini juga pendekatan, ya, masya-Allah. Jadi yang kedua yang saya iman itu ada ucapan dan ada perbuatan, ya. Ikrar dengan mulut, amalan diamalkan dengan anggota badan. Tengok. Al-iqrar bil lisan, dan satu lagi iman tu ada lagi item yang penting juga, ialah at-tasdiq bil qalbi. Diiyakan, dibenarkan dengan hati. Mulut sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hati tak beriman juga. Ini munafik. Boleh semak dalam surah Al-Munafiqun, mereka datang jumpa Nabi mengaku yang kamu ni Rasulullah dan kami ni beriman. Tengok, Nabi kata Allah Taala beritahu, aku tahu yang Muhammad tu rasul aku. Tengok, tapi munafik. Karena cakap depan Nabi beriman, believer. Tapi dari segi penghayatan, amalan no. Jadi tak matching. Jadi sebab itulah makanya serangkai 3 tadi, lisan, sebut, amal dengan tubuh badan, dan diiyakan dengan hati. Itu peringkat basicnya iman itu tadi. Tengok. Jadi dengan perbuatan ini akan bertambahlah keimanan dan ketaatan, dan akan berkuranganlah iman itu tadi dengan apa yang telah kita sebut, iaitu dengan dosa dan maksiat itu. Ihzaril ma'siyah, berwaspadalah dengan kerja-kerja dosa, insya-Allah, ya. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga yang boleh saya kongsi dalam kesempatan kita di sini ialah setiap mukmin wajib bersungguh-sungguh menggiatkan diri
agar sampai kepada darjat mukmin yang kuat lagi sempurna. Ini mujahadah lah. Ini kaitan dengan tajuk kita ni. Ya. Kena bermujahadah. Kalau dalam bahasa biasa, senang nak faham, kena pulun habis. Ya. Barulah, Masya Allah, kita akan capai. Kalau tidak, Masya Allah, Nabi tak akan semayang sampai bengkak kaki. Tengok. Wajib dekat pertama para sahabat buat. Jadi ini sebagai asas perlunya kita menguatkan, meningkatkan prestasi amalan kita itu tadi sehingga dia dapat mencapai tahap kesempurnaan itu tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, perintah untuk menyatukan kekuatan iman dengan kekuatan jasad. Itu Nabi kata, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai di sisi Allah daripada mukmin yang dhaif. Jadi kita ni dianjurkan kekuatan yang sempurna ialah kekuatan yang seimbang di antara fizikal dan spiritual dalaman. Tengok. Jadi hal inilah yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Mereka-mereka yang nak mendekatkan diri mereka dengan Allah Ta'ala, maka itulah dia. Sempurna. Iman tadi diseimbangkan di antara dua dan menggiatkan diri dan juga menyatukan dua aspek tadi. Jasmaninya dan rohaninya. Jadi itu melalui ibadat. Kemudian bukan ibadat saja, dengan penghayatan. Sebab itulah, Masya Allah, ada ibadat tapi tidak dihayati. Payah nak capai. Sebab itulah lil imani halawah, kata Nabi. Iman itu ada kemanisannya. Zaqa ta'mul iman. Akan dapat dirasai kemanisan beriman itu siapa? Ada syarat-syarat yang disebut dalam hadis itu. Dia ada manis. Jadi itulah melalui ibadat. Sebab itulah orang yang dah dapat nikmat kemanisan beribadat ini, tengok, dia tak akan surut begitu saja. Masya Allah. Dia cuba pertahankan istiqamah tadi yang kita telah sebutkan tadi. Seiring di antara kekuatan jasad dan juga kekuatan iman. Ya. Kekuatan dalam, ya, imannya dan juga bodinya. Tapi itu tak itulah, bukan dikira fizikal saja. Kalau nak kira fizikal, kesianlah kawan-kawan. Kawan-kawan kita yang kebetulan tidak diberikan kesempurnaan di segi fizikalnya. Sedangkan Nabi kata wa fi kullin khair. Setiap pihak ada kebaikan dia. Walaupun mungkin dia ada kecacatan di sana sini di segi fizikalnya, tapi tengok, Masya Allah. Jadi sebab itulah indera yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini, kalau ikut Imam Al-Qurtubi, orang yang takwa, orang yang beriman itu menggunakan indera dia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Indera tadilah. As-sama' wal basar wal fuad wal lisan, ya. 4. Imam Qurtubi kata 4. Pendengaran, penglihatan, lidah dan juga hati nurani. Ini adalah laluan keimanan itu dan juga ilmu. Allah Ta'ala beritahu masa kamu lahir, la ta'lamuna syai'an. Kamu tak tahu apa pun. Mana orang lahir dah jadi alim dah. Baru orang ni dia lahir dah jadi profesor dah. Oh, hebat. No. Dia kena ada usaha untuk meningkatkan keilmuan. Bagaimana? Melalui apa? Tadilah dengan indera tadi. Cari ilmu pertama melalui pendengaran. Melalui penglihatan. Sebab tu Allah Ta'ala tekankan sangat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak teliti ke? Kamu tak perhati ke? Tengok. Cukuplah dengan melihat apa yang ada pada diri kita ini, Masya Allah. Dengan nikmat yang disediakan oleh Allah Ta'ala yang begitu hebat, yang begitu banyak. Tak patutlah, Masya Allah. Ya? Jadi, itulah dia. Padahal kita mengaku dalam surat kita tu, dalam Sayyidul Istighfar. Tengok. Abu'u laka bi ni'matika alai. Aku mengaku, ya Allah, betapa banyaknya nikmat yang kamu berikan kepada aku. Di curahan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita.
la tuhsuha, kata Allah. Kalau kamu nak kira, memang tak terkira nikmat pemberian Allah Taala itu cukup banyak. Tengok. Tapi lah mungkin atas kecuaian kita ni tidak sempurna, tidak perfect. Kita juga mengaku dalam apa namanya Sayyidul Istighfar kita itu, abu'u laka bizambi. Aku mengaku ya Allah, walaupun nikmat yang aku terima ni banyak, tapi aku ni buat silap. Faghfirli, ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tak ada siapa lagi dah yang boleh mengampunkan dosaku kecuali Engkau saja ya Allah. Jadi masing-masing ada kelemahan dan masing-masing ada kekuatan, ya. Wa fi kullin khair. Jadi kalau boleh yang paling perfect, itu nikmat yang paling sempurna. Tapi kita apa namanya? Sajalah nak tekankan lagi, setiap orang tu ada kelebihan-kelebihan dia. Masya-Allah. Itu yang apa namanya? Yang keempat. Yang kelima, kekuatan dan kelemahan dinisbahkan kepada perjuangan melawan diri sendiri dan juga pemeliharaan diri dalam ketaatan serta upaya mengerjakan apa yang dapat memberi manfaat bagi orang lain dan yang dapat mencegah keburukan daripada mereka. Itu ukuran. Nak ukur kuat dan lemah tu macam mana? Bukan nak ukur kuat macam hebatnya badan seorang bodybuilder. Tengok dengan betul-betulnya. Oh, memanglah dari segi fizikal dia kuat. Tapi ukuran kekuatan bukan dengan ukuran begitu. Masya Allah. Ya. Jadi diukur dengan bagaimana mujahadah kita. Perjuangan kita untuk menegakkan ketaatan itu tadi. Bagaimana mata boleh mendekatkan diri dengan Allah. Bagaimana pendengaran boleh masuk bahan-bahan yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Mentaatkan kita kepada Allah. Lidah pula menyebut apa-apa yang Masya Allah yang patut kita sebut dengan lidah kita. Hati sama juga. Kalau tidak, yang lawan, teruklah tu. Yang lawan tu yang guna, yang ada indera ni tapi tidak digunakan untuk taat. Itu disebut oleh Allah dalam ayat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak guna untuk berfikir. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak guna untuk melihat. Tengok. Walahumus sama' yasma'un tapi la yasma'una biha. Ada telinga, ada pendengaran tapi tak digunakan untuk mendekatkan diri dengan Allah Taala. Ini yang dikelaskan oleh Allah. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan al-an'am, sebagai haiwan ternak. Ini dalam suratul A'raf. Masya-Allah, ya. Jadi jangan ukur kepada kekuatan zahir kita. Tapi kena tengok juga bagaimana diukur melalui mujahadah yang disebutkan tadi, dan juga kelemahan itu kita lemah kerana dhaif, lemah dalam jihad kita melawan nafsu kita itu tadi. Tak boleh nak nak struggle dan nak lawan. Masya-Allah, ya. Tengok tuan-tuan. Itu yang kelima. Yang keenam, seorang hamba diwajibkan berusaha dengan keras mengerjakan apa yang bermanfaat bagi diri sendiri, terutama yang berkaitan dengan keimanan. Ini dalam mana tu? Yang ni tak ada siapa boleh bantu. Kita sendiri saja boleh bantu. Orang lain dah tak boleh nak bantu. Masya Allah. Jadi kena adalah melalui peringatan, melalui perbincangan, melalui diskusi, melalui tazkirah, masya-Allah. Jadi inilah masanya kita dapat tadilah membincangkan benda-benda yang melibatkan kedalaman ini tadi. Kalau sendiri, masya-Allah lah, terhenti kepada latar belakang kita pula. Kita siapa? Tengok di zaman kita ni. Berapa ramai yang dekat dengan ajaran Allah, dengan ajaran Islam. Ramai hanya cukup dengan dinyatakan status agamanya dalam IC. Tengok, religion Muslim. Cukup itulah. Tak, bukan begitu. Jadi sebab itulah Islam itu adalah penghayatan. Bukan hanya dengan pengakuan saja. Jadi penting. Jadi kena kita masing-masing berusaha keras. Ini yang disebut dengan mujahadah tu. Mujahadah tu berusaha keras lah. Ya. Pulun habis.
Itu kalau bahasa utara. Masya Allah. Ya. Jadi hadis ini juga seperti mana yang kita telah sebut tadi di peringkat awal, disediakan juga penawar apabila Allah Ta'ala menimpakan kepada kita musibah. Ya. Jangan terlepas cakap. Tadilah yang ditegur tadi itu. Kalau aku tak buat ni tak jadi begini, ya. Jangan, ya. Allah Ta'ala kena ajar kita supaya menyerahkan segala apa yang telah ditentukan oleh Allah, dan kalau dia buat untuk kita baik ke atau buruk, terima dengan redha, dan kalau itu kelemahan kita maka carilah jalan untuk memperbaikinya, untuk islahkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita itu tadi, insya-Allah, ya. Itu yang yang ke-7, ya. Masa saya pun dah ada sikit lagi. Mungkin kita boleh berhenti sekarang ni untuk break, dan saya lebih suka juga kalau ada sesahabat yang online untuk mengambil peluang dan untuk ruang diskusi ini, insya-Allah. Saya buka peluang untuk semua sesahabat kalau ada apa-apa yang boleh kita bincangkan dalam masa yang masih berbaki ini, insya-Allah. Jemput. Ada senyap, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dalam kesempatan kita pada kali ini sebagai permulaan kepada insya-Allah pertemuan-pertemuan yang seterusnya selepas ini, dan kita akan bincang selepas ini pula hadis yang ke-101 ataupun hadis yang ke-7, ya. Dengan menyempurnakan apa yang masih berbaki, ada 3 perkara lagi yang belum saya kongsi dengan sesahabat yang bersama pada malam ini sebelum kita pindah kepada hadis yang ke-7 untuk kesempatan akan datang. Jadi sekat itulah saja daripada saya, masya-Allah. Tak ada perbincangan. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tidak baik itu adalah kelemahan saya. Saya mohon maaf. Insya-Allah kita jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Ada soalan ya? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa di minggu depan, ya. Pada waktu yang sama. InsyaAllah, Puan. InsyaAllah.